Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 November bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Perdana Menteri beri 2 minggu kaji implikasi subsidi bersasar untuk tangani isu kos sara hidup. Juga peningkatan luar biasa. Kes denggi di Selangor catat kenaikan lebih 131%. Seorang lelaki berusia lingkungan 50-an ditemui lemas di sebatang sungai di Pandamaran Jaya, Kelang, tengah hari tadi. Bomba bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan jam 10.34 pagi. Menerusi panggilan itu, bomba diberitahu seorang lelaki terkapai-kapai meminta tolong sebelum tenggelam di sungai berkenaan. 10 anggota termasuk pegawai dan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pelabuhan Kelang dikerah dalam operasi berkenaan. Anggota pasukan penyelamatan di air PPDA kemudian melakukan selaman di dasar sungai dan berjaya menemui lelaki berkenaan sebelum dibawa ke darat. Pihak Kementerian Kesihatan KKM yang berada di lokasi mengesahkan lelaki terbabit sudah meninggal dunia. Polis tidak menjumpai sebarang dokumen pengenalan pada mangsa. Tempoh 2 minggu ditetapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pihak berkaitan dalam memperincikan tentang subsidi bersasar. Jelas Perdana Menteri ia bagi memastikan matlamat pemberian subsidi hanya kepada golongan yang memerlukan dapat dicapai. Saya tidak ada masalah subsidi bagi rakyat, terutama yang susah. Tetapi dalam perbincangan kita, keterangan akan kita edarkan dalam kenyataan penuh, itu subsidi ini harus tersasar, ya. Mesti targeted subsidi. Jika tidak, seperti harga minyak umpamanya, itu subsidi itu dimanfaatkan oleh rakyat dan golongan kaya. Jadi saya berikan mereka tempoh 2 minggu untuk mencerakin, menelusuri seluruh implikasi dan juga bincang dengan sektor swasta supaya mereka faham subsidi tujuannya untuk meringankan beban rakyat miskin dan tentunya golongan yang kaya atau industri tidak harus mengambil manfaat. Tetapi dia ada kepentingan lain yang kita akan sediakan. Tambah beliau, subsidi tidak bersasar selama ini turut dinikmati oleh pelbagai peringkat termasuk golongan kaya dan ia menjadi beban kepada kedudukan kewangan kerajaan. Justru keutamaan kerajaan ketika ini adalah mengkaji secara terperinci tentang keperluan subsidi bersasar agar ia menepati matlamat supaya yang benar-benar layak akan menerimanya. Datuk Seri Anwar menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NAKOL) tahun 2022. Turut hadir pada mesyuarat berkenaan ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Governor Bank Negara Malaysia Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus, pegawai-pegawai dari Jabatan Perangkaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kewangan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Sementara itu, Perdana Menteri berkata syarikat-syarikat besar dan golongan kaya yang tidak layak menerima subsidi tidak akan diketepikan. Sebaliknya, mereka juga bakal menerima manfaat tersendiri. Ia merangkumi kemudahan dan insentif yang akan ditambah baik untuk mereka. Jelas Datuk Seri Anwar, insentif itu nanti akan diterima golongan-golongan terbabit supaya mereka tidak terbeban. Lebih-lebih lagi kerana sebelum ini mereka telah terbiasa dengan pemberian subsidi. Insentif untuk syarikat akan diperbaiki supaya tidak menjadi suatu beban kepada mereka kerana mereka biasa dengan subsidi ini. Dan ini juga melibatkan tarif elektrik. Tarif elektrik dari segi angka yang dibentangkan itu manfaat kepada golongan miskin itu hampir sama dengan manfaat yang golongan kaya, sekitar 2.5 bilion. Jadi tidak, bagi saya tidak menasabah, ya. Namanya subsidi tetapi mendapat manfaat kepada yang lain.
Kata Datuk Seri Anwar, subsidi elektrik akan diteruskan namun ia sedang diteliti supaya pemberiannya tidak terpakai kepada golongan kaya dan industri besar berikutan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan. Semalam, Datuk Seri Anwar dilapor berkata mesyuarat mengenai kos sara hidup perlu diadakan segera berikutan terdapat keperluan mendesak berhubung isu berkenaan. Mesyuarat membincangkan beberapa pelan tindakan segera dan jangka panjang bagi mengatasi masalah berkaitan kos sara hidup. Jumaat lepas, dalam sidang media pertamanya selepas memulakan tugas rasmi Perdana Menteri, menegaskan isu kos sara hidup menjadi keutamaan kerajaan yang diterajuinya bagi mengurangkan beban dialami rakyat ketika ini. Masih tentang penekanan ke atas subsidi bersasar, kami ingin mendapatkan pandangan penganalisis ekonomi berhubung perkara yang diberi keutamaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Dan di talian Skype ketika ini, pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik. 2 minggu diberikan oleh Datuk Seri Anwar untuk memperincikan tentang implikasi subsidi bersasar. Apa yang perlu kementerian dan agensi berkaitan sediakan dalam tempoh itu dan sejauh mana subsidi bersasar realistik menjelang kegawatan ekonomi yang diramal pada suku pertama tahun depan, Prof? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak menjangkalah bahawa dalam tempoh 2 minggu akan dibentangkan cadangan konkret tentang bagaimana mengatasi kesan kenaikan kos sara hidup. Tapi kita menjangkakan dalam tempoh 2 minggu akan dibentangkan bagaimana kita nak menstruktur semula jawatan kuasa kos sara hidup ini dan bagaimana kita apakah fokus ataupun tumpuan di dalam aktiviti yang akan dilakukan. Kita melihat bahawa kos sara hidup ini meliputi aspek yang agak luas juga, mana termasuk penginapan, pengangkutan dan yang paling besar ialah kos sara hidup ataupun makanan, pakaian. Jadi ini perlu menjadi tumpuan utama kepada jawatan kuasa ini. Ya. Jadi sejauh mana jangkaan Prof penerimaan golongan yang tidak layak menerima subsidi? Jika benar ia akan lebih bersasar selepas ini. Okey, sebenarnya subsidi kita ni setelah menjangkau hampir 80 bilion kerana dia tidak bersasar, dan dia tidak bersasar ni adalah kerana pragmatiknya. Contohnya subsidi ke atas minyak, petrol dan diesel yang sebenarnya diberikan kepada semua pengguna, kadang-kadang termasuk pengguna dari luar negara. Dan begitu juga subsidi ayam, banyak restoran-restoran besar pun mendapat subsidi ini juga, minyak masak dan sebagainya. Jadi ini perlu distrukturkan supaya di masa akan datang hanya kumpulan yang memerlukan yang akan mendapat subsidi ini. Tetapi ini memerlukan data mikro yang membolehkan subsidi ini disasarkan betul-betul, memastikan hanya kumpulan yang memerlukan ini. Dan ini kita perlu menggunakan kaedah pengumpulan data yang mikro, maknanya untuk membolehkan ini dilakukan. Baik. Jadi apa antara cabaran yang akan diterima kerajaan jika subsidi bersasar dilaksanakan dalam masa terdekat? Okey, dalam masa terdekat ini mungkin kita perlu berhati-hati kerana banyak subsidi-subsidi yang kita beri hari ini telah membolehkan kita mengawal inflasi. Dan kita di Malaysia ni mengamalkan konsep apa yang dipanggil inflasi berhijab. Jadi kita hijabkan kesan inflasi itu kerana kita bagi subsidi ke atas beras, ke atas minyak, ke atas ayam, ke atas telur dan sebagainya. Jadi kalau kita keluarkan ataupun buang subsidi ini, serta-merta kadar inflasi kita mungkin naik sampai 11 atau 12%. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Kita perlu berhati-hati. Kita perlu mempunyai rancangan jangka panjang yang lestari. Jadi untuk tahun ini mungkin untuk subsidi-subsidi khusus barang-barang ini kita perlu kekalkan dulu. Baik. Keutamaan kerajaan dalam menangani kos sara hidup, apa yang perlu diberi penekanan utama?
Tentulah belanja makan perlu diberi keutamaan. Dan belanja makan ni Malaysia, umat usi rumah di Malaysia telah berubah tingkah lakunya. Mereka lebih suka makan di luar, mereka lebih suka menempah makanan dari luar. Ini sebenarnya satu gejala juga yang telah menyebabkan inflasi semakin berleluasa, kerana contohnya kalau sekeping ikan yang kita beli di pasar mungkin pada harga RM5 dijual sampai RM12, RM13 di restoran. Begitu juga ayam, sekeping ayam RM7 di restoran. Jadi ini merupakan kesan inflasi. Tentulah peniaga-peniaga kata kita perlu membuat untung, tapi mungkin mereka memikirkan jangka pendek, menyebabkan kesan inflasi ini menjadi sangat serius kepada semua pihak. Baik. Terima kasih Prof atas perkongsian pandangan sebentar tadi. Itu tadi Profesor Dr. Barjoya Ibardai, penganalisis ekonomi dari Universiti Tun Abdul Razak di talian Skype. Kita ke laporan seterusnya. Di Kelantan, tinjauan Berita Al-Hijrah mendapati isu bekalan telur dan minyak masak paket 1 kg bersubsidi di Kelantan masih belum selesai, sekaligus menyebabkan peniaga dan pengguna terus terbeban. Tinjauan di beberapa kedai runcit dan borong di sekitar Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung mendapati bekalan telur dan minyak masak paket telah habis. Menurut peniaga kedai makan yang ditemui, bekalan telur buat masa sekarang sukar diperolehi selain harga yang mahal. Ada yang menjualnya pada harga RM16.50 sepapan berbanding sebelum ini hanya RM12 sepapan. Walaupun berlaku kenaikan harga telur, namun buat masa ini dia masih mampu bertahan dan tidak menaikkan harga makanan yang dijual. Harga makanan kita tak naiklah masalahnya. Jadi harga makan tu supaya macam biasa. Harga barang kita beli mahal. Macam tu je lah. Nak cari pun payah. Nak cari benda tu tak ada. Nak cari benda telur kena beli benda lain baru boleh telur juga. Supaya macam minyak masak lah. Kita beli benda gula ke apa baru boleh minyak masak sekilo. Ada syarat dia. Ada syarat dia. Bagi pengguna yang ditemui, kekurangan bekalan telur dan minyak masak paket sudah berlarutan sejak 4 bulan lalu. Macam limit dia. Ada sebab pemborong tu, ada satu tempat tu macam kena pagi tu kena beratur. Dia bagi pun limit, tak bagi banyak lah. Dia bagi berapa? Bagi dalam 2 sehari. Kali peniaga macam kedai makan lah, ada dia bagi 2. Macam kita ni pengguna ni sepapel lah. Tapi kadang-kadang esok nak beli, tak dapat juga. Macam beratur, pagi tu kena beratur, nak beli telur. Menurutnya, di kedai-kedai runcit, kebanyakan bekalan telur dan minyak masak paket sudah lama mengalami kekurangan bekalan dan hanya boleh diperolehi di sesetengah pasaraya sahaja. Sementara itu, peniaga kedai runcit Nurul Amira Muhammad Nasir berkata bekalan telur sukar diperoleh berbanding minyak masak paket. Pun begitu, beliau tidak pernah menjual barang keperluan itu secara catu kepada pelanggan. Harapannya biar KJS sekarang molek lah isu telur minyak masak ke apa. Dia boleh bekal dengan baik semuanya. Sebab kita nak nego pun payah. Iyalah sebab kita nak nego pun payah sekarang ni nak dapat. Sebelum ini, tular gambar di media sosial yang menunjukkan bekalan telur telah pulih selepas selesai pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun, ia tetap menimbulkan pertikaian dalam kalangan warganet yang menyangkal dakwaan itu. Menyusul seketika nanti, Selangor terus kempunan trofi juara Piala Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita ke laporan seterusnya. Selangor mencatat 31,822 kes demam denggi setakat 19 November tahun ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata jumlah itu menyaksikan peningkatan sebanyak 131.5% berbanding tempoh sama tahun lalu. Tahun lepas bermula Januari 2021 hingga 19 November 2021, 13,745 kes dilaporkan. 4 daerah yang mencatat kes denggi tertinggi ialah Petaling, Hulu Langat, Kelang dan Gombak. Dalam pada itu, 8 kematian akibat demam denggi turut direkodkan di Selangor tahun ini iaitu 4 di Pusat Kesihatan Daerah PKD Hulu Langat, 2 di PKD Petaling dan masing-masing 1 kes di PKD Hulu Selangor serta PKD Kuala Langat.
Susulan peningkatan kes tersebut, Datuk Dr. Syahari menyarankan setiap komuniti di kediaman masing-masing supaya menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes secara berkala. Lebih-lebih lagi apabila memasuki musim hujan dan boleh meningkatkan tempat takungan air. Pemangku Raja Pahang Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan pembentukan Kerajaan Perpaduan Negeri oleh Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Datuk Ahmad K. Rizal Abdul Rahman berkata ia setelah Tengku Hassanal menerima menghadap serta mendengar cadangan usul serta hasrat pemimpin parti-parti politik terlibat susulan keputusan PRU 15. Dalam kenyataan media hari ini, beliau berkata berdasarkan kuasa yang diperuntukkan kepada Raja Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam bahagian 2 perkara 3/1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, Pemangku Raja Pahang berkenan melantik Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail sebagai Menteri Besar Pahang. Kenyataan itu turut memaklumkan majlis pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Pahang akan diadakan esok jam 11 pagi bertempat di Balairung Seri Istana Abu Bakar, Pekan, Pahang. PRU 15 lalu menyaksikan kerajaan negeri Pahang tidak dapat dibentuk apabila tiada mana-mana parti di negeri itu mendapat majoriti mudah. Daripada 42 kerusi Dewan Undangan Negeri, DUN, Perikatan Nasional menang 17 kerusi, BN 16 dan PH 8 kerusi. Menjelang pembentukan Kabinet Kerajaan Perpaduan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata di samping mengecilkan saiz Kabinet, beliau juga akan menghentikan amalan terdahulu yang menjadikan pelantikan kejawatan menteri sebagai satu bentuk ganjaran. In order that they support you, I want them to support me based on my policies and my commitment to good governance, and my commitment to anti-corruption drive and to resuscitate the economy. Precisely that. So, but I agree, the country has to function. Now the Prime Minister has been appointed. It is important that the entire team must be appointed so that we can start work. Merujuk kepada tarikh pengumuman anggota Jemaah Menteri, Datuk Seri Anwar berkata ia akan dibuat dalam masa terdekat. Perdana Menteri mengakui beliau masih pada peringkat perbincangan dengan parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan dan parti-parti lain yang menyokong kerajaan perpaduan yang diterajuinya. Tiada pemberian cuti khas pada hari pengundian pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Parlimen Padang Serai 7 Disember ini. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata ia berikutan pilihan raya itu hanya melibatkan satu kawasan parlimen sahaja di negeri itu. Memetik bernama Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata pemberian cuti khas tidak dapat dipertimbangkan memandangkan ia membabitkan satu parlimen sahaja. Katanya pemberian cuti itu ada kuota terhad. Datuk Seri Muhammad Sanusi diminta mengulas cadangan Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan supaya kerajaan negeri itu mengumumkan cuti khas pada hari mengundi itu bagi memudahkan pengundi keluar melaksanakan tanggungjawab mereka. Cadangan itu juga berikutan hari pengundian diadakan pada hari Rabu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Parlimen Padang Serai ditangguhkan kepada 7 Disember dan pengundian awal pada 3 Disember berikutan kematian calon Pakatan Harapan PH yang disahkan bertanding M. Karupaya pada 16 November lepas. Pilihan raya itu menyaksikan pertembungan 6 penjuru. Barisan Nasional BN menafikan ada mengeluarkan kenyataan media yang tular berhubung syur supaya 5 ahli parlimennya dilantik sebagai menteri dalam kerajaan perpaduan. Kenyataan media palsu itu kononnya dikeluarkan oleh Setiausaha Agung BN, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Ia merangkumi cadangan melantik 5 ahli parlimen BN sebagai menteri. Mereka adalah Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani sebagai Menteri Kewangan, Datuk Azalina Uthman sebagai Menteri Hal Ehwal Undang-Undang, Datuk Muhammad Khalid Nordin sebagai Menteri Pelajaran dan Datuk Muhammad Al-Amin sebagai Menteri Kerja Raya. Datuk Muhammad Hassan yang juga Timbalan Pengerusi BN turut dinamakan kononnya sebagai calon Timbalan Perdana Menteri pada kenyataan palsu tersebut.
Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut berkongsi pautan daripada Facebook rasmi BN tentang kenyataan tular itu. Selepas ini, helikopter terbabit aktiviti pemadaman kebakaran terhempas. 5 terbunuh apabila sebuah helikopter terhempas di pantai timur Yangyang, wilayah Gangwon, Korea Selatan hari ini. Helikopter jenis S-58T yang disewa bersama oleh kerajaan tempatan Sokcho, Goseong dan Yangyang terhempas ketika menjalankan aktiviti memadam kebakaran hutan. Helikopter malang itu terhempas sekitar jam 10.50 pagi waktu tempatan dan terbakar sepenuhnya. Antara 5 mangsa maut termasuk juruterbang berusia 71 tahun dan seorang mekanik berusia 54 tahun. Pada mulanya pihak berkuasa mengesan hanya 2 orang di dalam bangkai helikopter itu. Bagaimanapun, anggota penyelamat kemudian menemui 3 lagi mayat, seorang dalam lingkungan 20-an dan 2 wanita di tempat kejadian. Kamera pengawasan turut mengesahkan terdapat 5 orang di dalam helikopter. Helikopter yang dibina oleh pengeluar Amerika Sikorsky musnah sejurus terhempas dan terbakar. Api berjaya dipadamkan selepas kira-kira sejam ia terbakar. Pihak bomba mengerahkan sebuah helikopter, 28 kenderaan dan 114 anggota ke lokasi kejadian bagi tujuan siasatan lanjut. Seorang wanita terkorban dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Ischia, Itali. Tanah runtuh berpunca hujan lebat berterusan di Pekan Casamicciola Terme. Tanah runtuh dipercayai berlaku di kawasan bukit. Pun begitu, mangsa banjir yakin bencana alam itu tiada kaitan dengan sebarang bentuk aktiviti penebangan hutan haram. Arus deras banjir memburukkan lagi keadaan dengan membawa sisa-sisa batuan besar, lumpur dan sampah. Serpihan pokok-pokok yang tumbang turut menghalang laluan kenderaan. Difahamkan sebuah rumah turut dibawa arus selain beberapa buah kereta. Mayat mangsa wanita ditemui pasukan penyelamat, namun pihak keselamatan tidak menolak kemungkinan akan menemui beberapa lagi mangsa yang dilapor hilang. Beberapa lagi penduduk setempat berjaya diselamatkan, termasuk yang terperangkap di dalam kenderaan mereka yang dibawa arus. Baik, kita ke laporan sukan. Kejayaan JDT merangkul trofi Piala Malaysia 2022 malam semalam sekaligus menyapu bersih semua trofi tahun ini. JDT melengkapkan koleksi selaku juara Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super dalam kancah bola sepak tempatan. JDT menewaskan Selangor FC 2-1 pada aksi final yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini gelaran juara Piala Malaysia ketiga diraih JDT sejak ditubuhkan pada 2013. JDT beraksi penuh bertenaga di hadapan kira-kira 80,000 penyokong kedua-dua pasukan yang menyaksikan lautan merah biru dan merah kuning membanjiri Stadium Nasional. 2 gol penting JDT masing-masing dijaringkan gandingan penyerang import Bergson da Silva dan Fernando Forestieri. 2 jaringan itu sekaligus membenam Selangor FC yang lebih dahulu menggegarkan gawang JDT menerusi sepakan penalti pada separuh masa pertama. Aksi 45 minit pertama juga menyaksikan Selangor FC melakukan beberapa serangan berbahaya namun nasib tidak menyebelahi skuad kendalian Tan Cheng Ho itu. Kejayaan JDT malam semalam mengulangi pencapaian menjuarai Piala Malaysia pada 2017 dan 2019. Ia juga sekaligus mengubati kekecewaan tewas di pentas final musim lepas kepada Kuala Lumpur KL City FC. Selangor pula terus kempunan merangkul sebarang gelaran juara dalam tempoh 7 tahun dengan kali terakhir menjulang Piala Malaysia pada 2015. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.